Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Raisah Al-Majlis Al-Muhtarimah, pengacara majlis yang berusaha Datuk Syed Sobri bin Said Hashim, pengurus Petronas Anak Bukit, sudi menganjurkan program pada malam ini. Yang saya kasihi Ustaz Muaz, Imam Masjid Hidayatus Salihin, membaca doa tadi. Alhamdulillah, ada keberkatan kita. Dan saya kasihi sahabat saya Datuk Dr. Aswandi bin Haji Muhammad Hashim, sahabat baik. Dia jamu saya capati tadi. Yang saya kasihi Cik Abdullah, Dir kehormat, tak saya sebutkan nama, tapi dimuliakan pada malam ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Saya bersyukur kerana dapat hadir ke majlis malam ni, walaupun COVID kita 1,700 yang paling tinggi sekali. Kalaulah ada kluster Masjid Hidayatus Salihin, akulah pembawa dia. Tak ada lah. Jadi Alhamdulillah, ramai juga malam ni, walaupun ada yang takut ramai. Saya boleh cakap pasal utara, seronok tuan-tuan. Sebab selalu ceramah di Selangor, kontrol. Kan lama tak jumpa. Saya dengar pun berbulu. Tapi boleh main kot Kedah ni cukup syok. Pernah saya ceramah di Johor. Kontrol kan. Kontrol lah, lama tak jumpa kita kan. 5 minit kan. Lepas tu dia kelak Datuk Kedah. Kau, Moronon. Dia keluar kan. Hanggau. Ceramah keluar macam tu. Habis-habis ceramah. Dia tu jumpa saya. Ustaz ceramah, kami sepatah tak faham. Sebab keluar Hanggau, Moronon kan, balok lihat. Kita kontrol 5 minit. Ya, apa tak jumpa? Mana boleh kontrol? Beranak kat sidam kanan. Mai pada siap. Jadi Alhamdulillah, habis-habis ceramah, dia kata, Ustaz, jom pergi rumah saya. Saya kata, rumah saudara kat mana? Kita pun kontrol lah. Dia kata, rumah saya, dia kata, dekat taman sana. Dekat taman nanti, dekat itulah rumah saya. Pergi setengah jam, tak sampai-sampai lagi. Saya nak pergi tempat lain. Dia kata rumah saudara ni tak mana. Dia kata rumah saya, dia kata dekat taman tu. Dekat taman tu rumah saya ada jalan tar. Kalau nak tahu rumah saya, atas jalan tar tu ada gon. Saya pun fikir, mana ada orang Johor sebut gon? Saya pun terus, ni aku nak tanya hang betul ni. Hang orang mana? Dia kata pasal apa? Hang sebut gon. Orang Johor mana sebut gon? Gon tu pampa kan? Saya kata hang orang mana? Dia kata dah saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang mai tuan-tuan. Saya bila ceramah Kedah boleh cakap bahasa utara ni cukup puas kan. Sebab bahasa utara ni nampak macam kasar, tapi dia itu yang paling lembut. Bahasa utara ni apa? Mampuh tu biasa. Kita kalau mampuh ni biasa bangun pagi letih nak mampuh. Maksud dia sungguh-sungguh. Tuan-tuan jangan pergi ceramah di Johor, cakap dekat orang Johor mampu, dia pemarah. Kita biasa kan, bangun pagi letih nak mampu. Lagi lapak nak mampu. Lepas makan sedap nak mampu. Lepas sedap mengantuk nak mampu. Lepas tu tidur mampu tu. Lagi apa? Apa nama kan? Apa nama? Lagi apa? Lagu mana? Paling teruk apa? Tak tahu. Betul tak? Pergi jumpa ni, saya ni nama apa? Saya nama apa? Tak tahu. Sebab tu orang Kedah tak tahu semua. Semua tak tahu kan? Alhamdulillah. Pada malam ni, syukur saya. Kerana apa? Kita nak sebut tentang Nabi SAW. Nabi ni kalau tuan-tuan tengok, nama dia pun hebat lah. Ketika mana Nabi lahir, tak ada lagi nama. Nama Muhammad. Yang ada pada ketika tu nama Abu Talib, Abdul Muttalib, nama Muaz adalah, nama Abdullah ada. Tapi nama Muhammad tak ada. Ketika dilahirkan, Abdul Muttalib ni dia duduk dalam masjid. Tiba-tiba terdengar suara Muhammad. Muhammad ni maksud apa? Terpuji. Kita orang anak bukit, kalau nama Muhammad kita panggil apa? Mat. Mat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tu mat. Kalau dalam bahasa Melayu maksud dia mampu. Kita duk panggil pakcik mat tu, pakcik tu umur tak panjang. Darah tinggi, kencing manis, lemah jantung semua ada. Duk panggil pakcik mat bila nak mampu.
Sebab mat maksud dia mati. Saya pernah dulu mengaji bahasa Arab kan. Ada seorang Arab ni, dia tak cakap Melayu, cakap Arab. Jadi bila kami ni kalau nama selalu bagi gelaran. Nama dia tu nama apa tau, kami panggil dia Muhammad. Arab tu masuk-masuk tanya, ismuke nama apa? Orang dia kata Muhammad. Arab tu tepuk dia. Muhammad dalam bahasa Arab, ma tu tidak, mat tu mati. Muhammad tak mati-mati. Jaga tuan-tuan. Ada seorang tu nama Muhammad Laladin. Kami panggil Mat Ladin. Arab tu tanya, ismuke nama apa? Mat Ladin. Mat Ladin maksud dia, mat maksud dia mati. La maksud dia tak ada. Din agama. Mat Ladin mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan. Oh, ni kadang-kadang kita nama Hussein panggil apa? Cin. Nama Hasan panggil Chan. Nama Abdullah La. Tak ada makna tuan. Nama Ismail panggil apa? Ma'e. Ismail tu nama Nabi Ismail. Kalau Ma'e dalam bahasa Arab, sengit. Itu pakcik Ma'e tu sengit. Nama tu bagi elok. Nama Muhammad terpuji. Nama Muhammad disebut wa ma Muhammadun. Ada disebut Muhammad Rasulullah kan. Maksud dia dalam surah Al-Quran ada surah Muhammad. Hebat Nabi Muhammad ni. Kalau tengok kan, dalam sejarah manusia, bila orang tu mati, tak akan disambut hari kelahiran. Mao Zedong mati disebut hari kematian. Hitler mati disebut hari kematian. Tapi Nabi Muhammad mati 1442 tahun dah. Disambut hari kelahiran. Pelik. Mana ada orang mati sebut hari kelahiran? Hari kematian. Tapi Nabi Muhammad hari kelahiran. Maulidur Nabi SAW. Hari kelahiran Nabi. Sebab apa? Sebab dia hebat. Nama dia tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan Abu Talib. Abu Talib ialah bapa saudara dia. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Luay. Luay bin Fihr. Fihr bin Ghalib. Ghalib bin Malik. Malik bin Nudar. Nudar bin Masya Allah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai Ibrahim tak ada khilaf. Daripada Ibrahim sampai kepada Nabi Adam ada pertikaian ulama. Tengok Nabi Muhammad, orang boleh ingat salah silah dia. Tuan-tuan ingat tak? Saya boleh ingat 7 keturunan. Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun, Haji Syafi'i. Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Dijot. Keturunan Siam ni. Alhamdulillah. Lepas Tok Mengketi, nenek saya masuk Islam, nama Abdul Rahman. Kalau nenek saya tak masuk Islam, nama saya bukan Abdullah Khairi. Tahu tak nama apa? Song Sak Redik. Adik-beradik bosak bosana. Ada umi badminton tu. Mungkin Datuk Syed Sobi, Datuk Syed panggil saya hari ni. Kalau saya tu nenek saya bukan Islam, bukan pakai kepiah tu pakai apa? Tu pakai hak oreng ni. Lepas tu ada 3 line. Lepas tu ada 3 titik. Tok Sami. Tapi kerana Nabi Muhammad, alhamdulillah saya nama Abdullah Khairi. Apa maksud Abdullah Khairi? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Tengok kerana apa? Nabi Muhammad. Sebab tu bila Datuk sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad ni Muhammad rahmat sekalian alam. Tuan-tuan tengok, oleh kerana Nabi Muhammad, alhamdulillah, kampung kita ni ada Islam, ada masjid. Kita semua jamin syurga, tu yang kata rahmat. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak tahulah. Kan, kawasan anak bukit ni, mungkin Siam semua, ataupun Kuil semua ada. Tapi kerana Nabi Muhammad, kita rahmat boleh masuk syurga. Sebab tu rahmat macam mana? Nabi bawa Islam, jadi kata ad-din. Din macam mana? Kalau tuan-tuan tengoklah. Tak ada dalam agama yang lain. Kecuali dalam Islam. Islam ni hebat tak hebat, dia cerita daripada lalat masuk dalam ayat. Ayat pun dia tak tuang, aku kena tuang sendiri. Kan? Lalat masuk ni dalam ayat. Dicerita oleh Islam, oleh Nabi SAW.
Sampailah hebat tak hebat, kita keluar daripada tandas pun Nabi ajak. Mana ada agama yang lain? Sampai disebut the 100 marvelous people in the world. 100 orang yang paling hebat dalam dunia oleh Michael Hart. Dia kata apa? Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad tak berbangga lagi, tak tahu lah. Nabi Muhammad ni kita sayang hanya hari tertentu. Nabi tuan-tuan, dia mati 1442 tahun. Dia hidup 63 tahun. Tuan-tuan kena ingat, kita hidup 63 tahun. Nabi mati dalam alam barzakh ni 1442 tahun. Menunjukkan alam barzakh ni panjang. Tuan-tuan, bagaimana amalan kita? Nabi 63 tahun hidup. Alam barzakh 1442 tahun. Nabi Musa berapa puluh ribu tahun. Nabi Adam hidup. Nabi Adam lebih kurang 1000 tahun lebih. Dia duduk ni berpuluh ribu tahun dalam alam barzakh. Macam mana kita nak buat preparation? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita buat maulud Nabi ni untuk apa? Untuk sayang Nabi. Alhamdulillah kita jamin syurga. Makcik-makcik semua jamin syurga. Tuan-tuan semua jamin syurga. Kerana Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita buat maulud Nabi ni tunjuk kata cinta kepada Nabi. Kita cinta berbeza. Cinta pada maulud Nabi. Kemudian Isra' Mi'raj. Kemudian mai pula mai Ramadan. Ramadan kan, nanti lah Tok Khatib selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun sayang Nabi sallallahu wasallam alaihi. Kat masjid ni buat dah. Tak pernah mai pun duduk belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tanya selawat tak? Selawat. Apa bunyi pelik? Yang penting sebut, dia kata. Tak faham pun tak apa. Sebab apa? Kerana nak cinta Nabi SAW. Sebab tu sahabat sayang Nabi berbeza. Ada seorang sahabat, nama apa? Sahabat ni nama dia tuan-tuan Uqashah bin Malik. Setengah sebut Uqashah. Uqashah ni ketika Nabi di sana dia nak meninggal lagi 3 hari dalam riwayat kata. Nabi duduk dalam Masjid Nabawi ni, Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang masa hidup aku pernah berhutang dengan dia, mai tuntut balik. Sahabat dia tak kata apa. Tiba-tiba bangun Uqashah bin Malik. Ya Rasulullah, kalau ini hutang aku nak tuntut. Apa dia wahai Uqashah? Dalam peperangan Uhud, engkau pernah duduk atas kuda, kau pukul kuda engkau untuk jalan. Tiba-tiba bukan kena kuda engkau, kena aku ya Rasulullah. Kalau ini hutang, aku nak tuntut, nak balas balik. Bangun Sayyidina Abu Bakar. Uqashah, Abu Bakar ni lembut. Abu Bakar dia ialah bapa mertua Nabi. Pernah dalam peristiwa hijrah naik Jabal Sur Sawara. Abu Bakar ni sayang Nabi, dia masuk gua tu, dia duduk, Nabi tidur atas reba dia. Tengok. Bapak mentua ada menantu boleh tidur atas reba bapak mentua. Saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan ada bapak mentua, tuan-tuan boleh tidur atas reba bapak mentua. Saya ada menantu, tapi saya tak sanggup. Sebab menantu saya mama bulu banyak, aku geli tuan-tuan. Bulu. Nabi tidur atas riba bapak mertua. Sayyidina Ali, menantu Nabi. Dalam satu peperangan, Nabi balik letih. Dia cari, ya Ali, aina anta? Ana ya Rasulullah. Ta'al hina. Dia panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk tuan-tuan. Nabi letak kepala dia atas riba Sayyidina Ali. Kita bapak mertua boleh tidur tak atas riba menantu? Makcik pernah tak bagi menantu tidur atas riba? Bagi no? Oh makcik. Ni boleh tidur ni atas riba menantu bapak mertua. Saya tak sanggup. Bulu banyak aku tak sanggup. Nabi tidur. Tengah duduk tidur tu tuan-tuan. Rupa-rupanya Sayyidina Ali tak solat. Asar lagi. Dalam riwayat kata. Tengok-tengok tuan-tuan. Asar nak habis dah. Dia tak sanggup nak kejutkan Nabi. Tiba-tiba Nabi terjaga. Wahai Ali, kamu solat asar belum? Belum ya Rasulullah. Dia tak bagi bapa, dia bagi Rasulullah. Masya Allah. Nabi pergi duduk depan pintu tu. Nabi tengok matahari nak jatuh. Nabi kata apa? Demi aku di bawah kekuasaanmu ya Allah, jangan kau benarkan matahari ini jatuh sehingga Sayyidina Ali solat. Tiba-tiba matahari itu berhenti tak jatuh. Sayyidina Ali bangun solat sampai habis. Masa tu Bilal standby dah. Tengok-tengok. Tak jatuh-jatuh. Dia kata. Matahari tak jatuh. Akhirnya matahari jatuh. Barulah selesai solat Sayyidina Ali. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali memuliakan bapa mertuanya, tuan-tuan, tidur di atas reba dia.
Kita tak sanggup nak tidur atas reba apa tua. Kita sanggup tak? Kalau boleh panggillah tengok kita tidur. Ni, tuan-tuan, Ukashah ni. Sayyidina Abu Bakar kata, ini Nabi. Kamu sanggupkah nak pukul Nabi? Nabi kata, wahai Abu Bakar, ini urusan aku dengan Ukashah. Tuan-tuan. Wahai Bilal, jangan kata Bilal, jangan kata Sayyidina Ali. Wahai Bilal, pergi ambil cabuk yang ku pukul. Bila pun Bilal, rumah dia dekat lah, macam tu lah, dekat. Sampai-sampai Fatimah tanya, kenapa Bilal? Ukashah nak pukul Nabi, dia minta cabuk tu. Fatimah bergegas, masuk dalam Masjid Nabawi. Wahai Ukashah, engkau nak pukul Rasulullah. Rasulullah tu adalah bapa aku, bukan aku. Nabi kata, wahai Fatimah, kau tepi. Ini urusan aku dengan Ukashah. Kau tepi. Lalu diberikan. Ni Ukashah tak puas hati, dia kata apa? Ya Rasulullah, ketika kau pukul aku di bawah. Engkau atas kuda. Sekarang kau di atas, turun ya Rasulullah. Bangun Sayyidina Umar. Umar ni kan tegas. Umar ni dia cakap tegas. Tapi dia digelar 3 gelaran. Pertama, syahid mihrab. Dia mati dalam mihrab Nabi SAW. Yang kedua apa? Disebut pendahulu wahyu. Sebelum wahyu turun, pendapat Sayyidina Umar seiring wahyu. Sebab tu Nabi kata, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, Umar lah orang dia. Dahsyatnya Umar. Yang ketiga disebut sebagai apa? Al-Faruq. Membezakan yang benar dan salah. Umar ni dia kata, tegas dia. Wahai Ukashah. Umar ni tegas sikit. Kalau kau nak pukul Rasulullah, pukul aku. Dia tegas sikit. Suara dia lantang sikit kan. Macam saya lah tengok tuan-tuan Lena kan. Saya tak pergi Lena ya. Tengok siapa Lena. Jangan Lena. Makcik belakang terkejut dalam dia. Sekali tertanggai dengan mah-mah sekali. Dah lah dia buat tutup kan. Mata tak nampak. Dia buat macam tengok rupanya Lena. Aku nampak tuan-tuan. Nampak Lena jaga. Uterakah perhati tuan-tuan. Jadi dia kata macam tu. Pukul aku ya Ukashah. Apa kata Nabi? Wahai Ukashah, wahai Umar, ini urusan aku dengan Ukashah. Kau tepi. Mari. Ukashah tak puas hati lagi. Ya Rasulullah, ketika kau pukul, Nabi pun turunlah. Ya Rasulullah, ketika kau pukul, aku di bawah. Tapi aku tak pakai baju. Tanggalkan baju kau. Tonton bayang, tanggalkan baju. Bila kata tanggal baju, semua sahabat kata, Ukashah, ini Rasulullah. Kau nak pukul Rasulullah. Semua sayulah tuan-tuan. Nabi pun jatuhkan selendang dia. Redak dia. Bukakan jubah dia. Bila buka tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, dia menceritakan bagaimana dibelikat Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas diriwayat mengikut apa yang dia tengok. Dia tengok rupanya tanda tu sebesar ni. Botol ni. Tanda khatamun nabiyyin, tapi tanda tu berbulu. Abdullah bin Umar dia tengok, Abdullah bin Abbas dia riwayatkan, dia tengok tanda tu macam ketuat. Setiap yang tengok mengikut apa yang dipandang kerana apa? Mukjizat Nabi. Anas kata berbulu. Tiba-tiba dibuka-buka, nampak di antara dua belikat Nabi tu tanda khatamun nabiyyin. Bila tengok Ukashah buat apa tuan-tuan, dia meluru dekat Nabi, bukan dia pukul makcik, kakak abang. Dia pipi, dia peluk belakang Nabi tu. Bila dia peluk, dia cium tanda tu sepuas-puasnya. Dia cium. Bila dia cium, Nabi kata apa? Barang siapa yang kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah haramkan kulitnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan nak cari kulit Nabi tak ada dah makcik. Tuan-tuan nak cari tanda tu Nabi dah tak ada. Tu yang kita buat sambutan Maulid Nabi. Nak cerita Nabi. Ada orang kata apa dia buat Maulid Nabi bid'ah. Sedangkan dia sambut birthday dia punya dahsyat. Dengan kek. Bukan main kan. Duk menyanyi pula tu. Allah selamatkan kamu. Dia buat birthday hari lahir tak apa. Kita nak buat sambut kekasih Allah. Yang Nabi ni tuan-tuan kalau baca dalam Syama'il Muhammadiyah yang tak pernah menguap. Nabi tak pernah menguap. Kita ada. Menguap dah. Menguap takkan. Nabi tak pernah menguap. Punya dahsyatnya. Nabi ni hebat tak hebat. Peluh dia wangi. Peluh orang anak bukit. Jangan tanya. Peluh Nabi wangi. Ayak kencing Nabi wangi. Pernah dalam satu riwayat. Bangun Ummu Aiman. Bangun tuan-tuan. Rupanya Nabi bangun tuan-tuan. Nabi nak kencing. Nabi kencing dalam bekas. Nabi tak kencing dengan kita. Kita kena kencing buat dah.
Dah malah tu. Tak apa suruh buat dah ni, aku hentam aku suka aku. Ni, Nabi kencing dalam bekas. Bila kencing tuan-tuan, sebab ayat kencing Nabi wangi. Nabi letak. Bangun Ummu Aiman. Dia cari ayak tak ada. Dah. Dia tengok-tengok bekas tu ada ayak. Dia tengok-tengok, terus dia minum. Dia minum, tuan-tuan. Ayak kencing Nabi wangi. Habis minum, pagi esok lepas subuh, Nabi pergi carilah nak buang tu. Tengok ayak kencing tu tak ada. Bekas dah. Dia pergi cari, wahai Ummu Aiman. Ainal ma' fi hadal ka'. Mana ayak dalam gelas? Limadha ya Rasulullah? Pasal apa? Tak, mana ayak tu? Limadha kenapa? Dah ayak mana? Ayak tu aku minumlah ya Rasulullah. Sebenarnya itulah air kencing aku. Oleh kerana kau telah meminum air kencing aku, engkau akan duduk bersama aku di syurga. Kakak, abang, makcik nak cari ayak kencing Nabi tak ada. Tapi ada. Saya tadi main tak kencing lagi. Kalau tuan-tuan minum, bukan masuk syurga, mampus tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, ayak kencing Nabi dah tak ada dah. Muka Nabi pun tak ada. Pasal apa kita buat maulud ni? Cuba yang kita lahir kalau tak ada Nabi, siapa kita? Jamin kita masuk syurga, makcik. Oi, jamin syurga. Itu yang kita lahirkan cinta kepada Nabi SAW. Sebab Nabi dah tak ada dah. Dan Nabi ni hebat tak hebat tuan-tuan dalam satu kisah. Kalau tuan-tuan tengok, dalam satu kisah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni kalau tuan-tuan cari kubur dia, ada di Turki. Dia di antara orang yang dihantar oleh para sahabat untuk membuka Konstantinopel. Konstantinopel ni Istanbul. Tapi Alhamdulillah sekarang ni, sebelum Istanbul namanya Konstantinopel. Kemudian ditukar kepada Istanbul. Kemudian ditukar kepada Islambul. Kota Islam. Kemudian ditukar oleh Mustafa Kamal Atatürk kepada Istanbul. Itu beza ya. Dulu Konstantinopel, Islambul. Kemudian ditukar kepada Istanbul. Beza tuan-tuan. Siapa yang membukanya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Abu Ayyub serang, tuan-tuan tak boleh buka, dia mati. Ditanam di tembok tu. Dekat dengan tembok Konstantinopel tu. Bila tanam tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika gali kubur nak pindah ni, Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka jumpa mayatnya masih elok tanpa ada cacat celah. Lalu Sultan Muhammad ni turun nak angkat mayat tu, dia pegang kaki Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi, dia cium. Tiba-tiba kaki tu bergerak. Dia pegang nak cium, kaki tu bergerak. Maka ulama kata apa? Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana apa? Kerana dia tak boleh buka Konstantinopel. Yang boleh buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kuburnya ada di Istanbul. Ada dekat Bursa. Abu Ayyub ni ketika hijrah Nabi, dia sayang Nabi, dia doa. Ya Allah, buat tu tuan-tuan jangan lupa, walaupun kita dilanda COVID kan, doa jangan tinggal. Sebab doa silahul mu'minin, senjata. Doa mukhul ibadah. Doa ni tuan-tuan, segala-galanya tuan-tuan dalam ibadat kita ni. Mukhul ibadah. Sebab dia jangan tinggal doa. Dia doa apa? Nabi sampai Madinah. Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumahku. Dia doa bagi Nabi duduk rumah dia. Tiba-tiba Nabi naik unta tu. Sahabat offer, ya Rasulullah, mailah duduk rumahku. Mailah duduk rumah kami. Nabi kata apa? Di mana unta aku berhenti, di situlah tempat aku tinggal. Tiba-tiba Allah makbulkan doa Abu Ayyub. Unta tu jalan-jalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub pergi jumpa. Ya Rasulullah, ini rumah aku. Tiba-tiba datang mak kepada Anas bin Malik. Dia kata apa, ya Rasulullah, aku tak ada rumah nak offer. Aku tak ada apa nak bagi. Tapi aku ada anak aku. Anak aku kecil lagi. Sebab tu banyak merawikan hadis, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, ini orang yang kecil-kecil, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru Al-As. Ni, apabila datangnya Anas, ambillah anak aku ni, jadi maula pembantu. Nabi terus pegang dada Anas bin Malik, satu adik kita. Pegang dada ni. Nabi baca. Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak, cucu baca doa ni. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Allahumma rzuq, beri dia kepada dia. Allahumma rzuqhu malan, harta, anak, dan berkatilah dua ni. Alhamdulillah, kerana doa Nabi, Allah panjangkan umur Anas bin Malik. Setengah ulama kata 250 tahun.
Baru dia mati. Panjang umur dia. Kerana doa Nabi SAW. Sebab cik kalau ada anak, cucu baca ni. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. InsyaAllah berkat anak cucu kita. Anas panjang umur dia 250 tahun. Sampai anak dia mati, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu mati, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia mati, cicit dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit dia mati, cicak mati pula, dia tak mati lagi. Lepas cicak, cicuk tu semua mati dah. Dia tak mati lagi, panjang. Allah bagi. Satu lagi ialah namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa pergi Taif, ada kubur dia dekat sana. Abdullah bin Abbas dalam masjid Abdullah bin Abbas. Sebelah kubur Abdullah bin Abbas ada seorang ulama Nusantara. Banyak orang tak tahu. Nama ulama itu ialah Syekh Daud Qatani. Sebelah kubur Abdullah bin Abbas. Sebelah kubur tu ada kubur Hunain. Peperangan Hunain. Sebab tu kalau orang pergi Mekah dengan saya akan bawa ziarah. Pergi ziarah kubur Abdullah bin Abbas, kubur Syekh Daud Qatani, ulama orang Nusantara. Dan hebatnya, Abdullah bin Abbas ni ialah pembantu Nabi juga. Dan Nabi pegang kepala dia. Sebab tu siapa yang ada anak, pegang dada, ikut doa Anas. Pegang kepala, ikut doa kepada Abdullah bin Abbas. Apa dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah bagi dia faham agama, faham Quran, jadilah orang soleh. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Sebab tu tuan-tuan, Abu Ayyub ni bila sampai tu, ni mak Anas offer. Alhamdulillah, Anas menjadi pembantu kepada Nabi SAW. Dia pegang kasut. Nabi di mana pegang kasut? Abdullah bin Abbas cedok ayam. Nabi nak uduk. Ni semua ada pembantu dia. Kan? Jadi bila mana Abu Ayyub Ansari tengok unta Nabi berhenti depan rumah, dia pun seronok. Ya Rasulullah, ini rumah aku ya Rasulullah. Engkau akan duduk rumah aku. Rumah aku 2 tingkat. Lalu dia kata, ya Rasulullah, engkau duduklah di atas, engkau tetamu aku. Aku duduk bawah. Nabi kata, aku ni banyak orang nak ziarah. Kalau aku duduk atas mengganggu engkau. Engkau ada anak, ada isteri. Nanti susah. Lah macam ni lah, aku duduk bawah. Bila duduk bawah, tuan-tuan, satu hari, suasana di Madinah ni sejuk. Sejuk di Madinah, kadang-kadang sampai 6 darjah Celsius. Siapa pergi ni, bulan 11 lah ni, sejuk apa? Saya pernah pergi 11 je Celsius. Ketak, tuan-tuan. Nak mayang subuh tu nak basuh tangan, ambil uduk. Sejuk subuh. Kalau di Mekah, Madinah sejuk, Mekah tu panas sikit. Kalau di Mekah 11, Madinah 5 darjah Celsius. Di Taif 2 darjah Celsius. Taif sejuk ni. Di Madinah ni kalau sejuk-sejuk, kalau panas, kalau Mekah 50, di Madinah 55. Panas-panas. Ketika musim sejuk, Abu Ayyub naik dah tidur dengan isteri dia. Tiba-tiba dia tersepak. Ada gelas yang ada ayak. Ayak tu tumpah. Nak jatuh kat Nabi. Dia takut ayak tu jatuh. Dia buat macam mana? Dia sayang Nabi. Dia ambil kain, dia lap. Dia lap sampai kain tu tak ada. Semua basah. Akhirnya malam tu sejuk dah lah basah. Dia pun ambil kain tu selimut. Lagi ketak. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun turun nak solat subuh. Tiba-tiba Nabi tengok dia ketak. Wahai Abu Ayyub, siapa dia ketak? Semalam aku tersepak gelas ada ayak. Aku takut kena engkau. Aku lap dengan kain. Maka sejuk aku selimut dengan kain yang basah. Maafkan aku. Nabi kata aku menyusahkan kau lah. Mulai hari ni aku duduk atas. Hang duduk bawah lah. Jadi Abu Ayyub duduk bawah. Satu ketika tuan-tuan Nabi duduk atas. Suasana panas. Panas dulu. Bila panas tuan-tuan. Nabi ni makhluk Allah macam kita. Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Najis Nabi wangi. Pernah Sayyidatina Aisyah. Nabi masuk. Dia masuk. Wangi najis dah. Allahu Akbar. Ketika Nabi tidur tuan-tuan, Nabi berpeluh. Sebab panas. Nabi berpeluh ni. Bila berpeluh tuan-tuan, peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Rumah Abu Ayyub. Peluh tu jatuh. Jatuh atas pipi. Bila jatuh atas pipi Abu Ayyub, dia tahulah peluh tu wangi. Dia sayang Nabi, dia buat macam mana? Dia nganga mulut. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah dia duduk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, awak duduk nganga. Lebih kurang macam tu lah. Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan bersama aku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi tak ada dah. Ayat kencing Nabi pun tak ada dah.
Muka Nabi pun tak ada. Macam mana ni kita nak bersama dengan Nabi? Sebab tu kita kena buat walau Nabi ni ingat Nabi SAW. Bila pengurus kita, Datuk Zaid Sobri, buat program anjuran tu, Hidayatul Salihin dengan Petronas Anak Bukit. Buat program ni untuk kita semua. Saya nak tanya, betul ke tuan-tuan ni, orang Qaryah ni, Masjid Hidayatul Salihin ni? Cuba angkat tangan. Siapa memang Qaryah Hidayatul Salihin? Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar ramai lagi. Orang Qaryah mampu habis dah. Yang mai luar tak mai tu. Tak apalah, kita buat jugalah. Pokoknya kita dapat hidayah balik sampai yang mana tak mai ni. Sebab tu tuan-tuan, kita buat ni untuk apa? Untuk ingat Nabi SAW. Sayang kita bukan masa tertentu. Kan? Sebab kita risau nak dapat syafaat Nabi ni. Tuan-tuan, saya sampai berapa ni ceramah? 12? Agak-agak patutlah. Duit dapat dah, balik awal pun dapat dah. Dan nak bagi tahu tuan, ni kita buat ni nak dapat syafaat Nabi. Sebab Nabi kata, aku sangat rindu mereka ini tak pernah jumpa aku. Aku sangat rindu nak jumpa dengan mereka. Lalu sahabat kat tangan kami kah ya Rasulullah? Tidak. Terkejut sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Antum ashabi. Kamu sahabat aku. Tapi aku nak jumpa ikhwani. Ikhwan aku. Lalu sahabat kata, siapa mereka ya Rasulullah? Amanu. Lam ra'ani. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tak pernah tengok aku. Siapakah mereka? Kita. Tengok muka Nabi pun tak pernah. Bila sebut Nabi, sebab tuan-tuan, sebab tu kalau ada duit, pergilah umrah sekali pun jadilah. Sebab bila kita sampai dekat kubur Nabi, kita bagi salam. Nabi kata, sesiapa yang menziarahku ketika aku meninggal, seperti dia ziarah aku ketika aku hidup, salamnya aku jawab. Sebab tu makcik-makcik yang ada duit lah ni susah lah. Sebab Arab Saudi dah bagi pula, siapa Nabi umur 18 ke atas. Lepas tu 50 ke bawah. Siapa sini yang 50 ke atas? Cuba angkat tangan. Semua tak mengaku. Siapa 50 ke atas tak ada harapan dah boleh pergi. Ni undang-undang baru ni. Pakat mati macam tu lah. Tak boleh pergi lah ziarah. Undang-undang baru. 18 ke bawah, 50 ke atas tak boleh pergi. Maksud dah 18 sampai 20 ya. Saya 52. Nak bawa pun tak boleh. Jam tuan-tuan. Macam mana nak buat tak tahulah. Dia pun tak benarkan. Baru ni buka 200,000 untuk orang Saudi saja. Baru ni Indonesia pergi dibenarkan. Pergi tuan-tuan 3 hari kena duduk di Madinah. Masuk Masjid Nabi dah, Masjid Nabawi, ziarah Nabi tak boleh masuk dah. Kemudian duduk di hotel untuk pergi buat umrah. Buat umrah yang pertama itulah yang terakhir. Sekali itu lah. Pergi buat umrah, lepas tu tak boleh masuk dah. Balik tu ya. Dia tengok dulu apa pergi banyak-banyak apa tak mau pergi. Lah baru kalau tak tahulah tuan-tuan. Ni undang-undang baru ni. Tu saya duk kata tak payah bawa lagi lah. Kita bagi tengok COVID ni, bagi reda sikit. Reda apa lagi duk naik. Sampai bila nak boleh bawa. Tak apalah. Pokoknya kita ada niat. Saya setahun 6 kali. Tahun lepas 7 kali dengan haji sekali. Kira pergi sampai dekat 30 kali lah. Ni tahun ni tak boleh pergi. Punya rindu lah tuan-tuan. Pergi dapat 30 kali lebih lah. Nabi sampai kat makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datuk ayat mata keluar. Duk teriak je tu lah. Tanya Datuk kita bagi salam teriak sebab apa? Kalau tak ada Nabi aku siapa? Jamin aku syurga kena mu ya Rasulullah. Sebab tu kita bangun ni nak dapat syafaat Nabi SAW. Saya nak tanya tuan-tuan, isu kita bangun di padang mahsyar dalam Sahih Bukhari cerita. Kita akan bangun dengan amalan kita. Ada kepala ke bawah, ada tangan ke bawah, ada jalan dengan perut terburai. Kita berjalan tu nak sampai kita akan cari Nabi yang pertama. Bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Daripada kita bangun sampai Nabi Adam, dalam kitab kata 3,000 tahun. 3,000 tahun ni tuan-tuan, 3,000 tahun akhirat. Al-yawmu fil akhirah al-fasanah di dunia. Satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Tuan-tuan bayang 3,000 tahun akhirat nak sampai Nabi Adam. Bila sampai semua ni, kita pun angkat tangan. Ya Nabi Allah, isfa' lana bi badril hisab. Bagilah syafaat kat kami, mulakan hisab. Minta mula. Bukan masuk surga, minta mula. Mula hisab. Tak tahan dah. Ni matahari tekan. Macam mana dengan amalan kita?
Mayang khusyuk tak mayang? Allahu Akbar. Tu 40 tahun mayang. Kunci duduk tak mana-mana. Boleh duduk khabar? Kunci. Ada bawah. Alhamdulillah. Khabar tu pun rasa surga dah. Pernah ada seorang tu imam balik Mesir. Baca punya sedap. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Honda dia baca. Dia beli Honda Accord baru. Parking dekat tu. Kami pun duk layan lah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita layan. Tengah duk layan tuan-tuan. Dia baca surah. Baru dia terfikir. Tengah mayang. Kereta dia tak kunci. Dia pun khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kami dengar. Pak Imam kunci kereta. Dalam semayang kunci kereta. Hak tu Pak Imam. Hak paling teruk. 2 tahun lepas. Satu masjid. Saya sebut. Jadi imam balik Mesir. Ni. Handphone dia Nokia lama. Hak lipat. Tahu ni? Kita Nokia lah baru kan. Ni hak lipat. Tahu ni mikrofon. Dia baca dia sedap. Tengah duk baca tuan-tuan. Handphone bunyi. Lagu Siti Nurhaliza. Cindalah mana. Dia nak tutup tak boleh. Nak buka. Allah. Kami duduk belakang. Layan dia duduk. Terus nak habis Siti Nurhaliza. Macam mana sembahyang kita kan. Ni minta siapa ni tak tahan dah matahari dekat. Ya Nabi Allah isfah lana. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata 3 kalimah. Nafsi. Hampa aku. Nafsi hampa aku. Tak boleh tolong. Idhabu ila Nuh. Nabi Adam halau kita semua daripada umat Nabi Adam sampai akhir zaman sampai kita pergi cari Nabi Nuh. Nak jalan Nabi Nuh pula 3,000 tahun pula. Tadi 3,000 tahun dah. Ni 3,000 tahun lagi. 6,000 tahun akhirat. Cuba bayar amalan kita. Allah puasa pun Nabi wajib. Semayang sunat pun tak buat macam tu. Baca Fatihah pun walaupun tu pun bahasa hebat dah. Pergi mengaji boleh no. Kan? Pak Imam apa nama ustaz bagi salam dia salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lena tu ada. Tu pun merasa syurga. Masjid punya dekat haram tamat. Ni masjid punya dekat punya cantik Pak Imam tu. Kalau ambil attendant ni, saya selalu pergi masjid kan. Dia kata ustaz, tulis SOP. Aku tak malaikat cantik lah. Malaikat. Dia kata cantik. Lagi polis main kena tangkap. Kena lah ni tuan-tuan. 2 catatan. Malaikat dah cantik dah tuan-tuan. Kena cantik pula lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau tak masuk syurga lagi tak tahu. Buku tu ada. Muhammad bin Abdullah dah cantik dah. Malaikat cantik lagi. Malaikat. Tu pun tak mau main masjid tak tahu tuan-tuan. Ni Alhamdulillah. 3,000 tahun. 6,000 tahun. Sampai kat Nabi Nuh. Ya Nabi Allah. Ishfaq lana. Bi badril hisab. Mulakan hisab. Tak tahan dah. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi. Hampa aku. Tak boleh tolong. Nabi Nuh kata apa? Izhabu ila Musa. Pergi kat Musa pula. 3,000 tahun, 9,000 tahun. Sampai kat Nabi Musa ni, tak tahan dah. Ada mendidih otak ni, tuan-tuan, dengan amalan kita. Tak tahu apa kita nak bawa kan. Semayang pun tak khusyuk kita. Tuan-tuan kena ingat dia ada beza. An salatihim, fi salatihim. Kan? Ada beza. Kan? Ada orang dia, pada solatnya, lalai. Nerakawi. Pada solatnya salat. Lalai macam dia. Dia tak solat. Kadang solat, kadang tak. Yang ni neraka. Tapi, Allah sebut dalam Quran. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un fi salat. Ada beza dah. Sebab tu kalau orang tak mengaji tafsir, bahasa Arab, dia tak faham. Fi salatihim khashi'un. Dalam semayang tu kena khusyuk. Kita semayang kan? Kita ni, daripada kalimah nasia. Nasia ni manusia. Nasia an-nas. Nasia ni kata dasar nasia ialah lupa. Kita ni pelupa. Sebab tu kata Dr. Harundin, bila lupa, kita macam jalan atas batas. Batas menang. Batas menang kecil. Jalan jatuh. Naik balik. Macam tu semayang kita. Kita orang biasa ni selalu lupa. Allah Akbar. Fatihah baca 40 tahun dah tak payah hafal. Automatik keluar. Jadi, bila Bismillah. Tadi bini suruh beli apa? Semayang. Naik balik. Jangan pergi turun. Ni banyak kita ni. Layan kali. Asyhadu habis dah. Habis dah tahiyat. Jangan layan. Naik balik atas batas. Macam naik atas batas menang.
Sebab apa? Kita memang betul pelupa. Solat kena jaga. Sebab tu bila sampai kat Nabi apa nama Musa, Nabi Musa kata apa? Nafsi, hampa aku. Izhabu ila Ibrahim. Nabi Ibrahim. Izhabu ila Ibrahim. Kita sampai kat Nabi Ibrahim tu. Ya Nabi Allah, kita pergi dulu. Anta Khalilur Rahman. Kamu ni paling dekat dengan Allah. Isfah lana. Bagi syafaat kat kami. Diberi hisab, mulakan hisab. Nabi Ibrahim kata apa? Nafsi. Nabi Ibrahim ni paling dekat. Tak boleh tolong. Saya tanya sini, ada tak nama Ibrahim? Ada tak? Agak-agak Ibrahim ni boleh tolong tak? Ibrahim ni masjid pun tak main, tahu tak? Lagi tak boleh tolong, tuan-tuan. Nabi Ibrahim kata, izhabu ila Musa. Baru pergi ambil Musa. Sampai Nabi Musa 15,000 tahun. Nabi Musa, kita puji lu. Ya Nabi Allah, anta kalamur Rahman. Kamu bercakap dengan Allah. Kalamur Rahman. Isfah lana, bagi syafaat kami. Mulakan hisab. Tak mula lah, bukan masuk syurga. Apa kata Nabi Musa? Nafsi. Apa-apa aku. Izhabu ila Isa. Pergi ke Nabi Isa pula. 3,000 tahun lagi. Berapa? 18,000 tahun akhirat. Cuba bayang tuan-tuan dengan amalan kita. Semayang pun tak khusyuk. Puasa sunat pun tak buat. Tahajud bangun dah. Sebab tu kalau boleh makcik-makcik, jangan tinggal. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Wahai yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah. Zikran kasira. Ingat Allah banyak-banyak. Banyak-banyak. Bukan maksud dia kualiti. Banyak. Sambil nak dengar ceramah ni selawat. Hati main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Sambil nak dengar ceramah ni, pakcik-pakcik main. La ilaha illallah. Kalau hidup tak pernah sebut, mati tak boleh sebut. Takkan boleh sebutnya. Sebab nak mati esok, apa yang kita buat, dia akan pulang semula. Saya ingat ada seorang, sebelum Tok Zeta habis ni, ada seorang Tok Bilal. Kampung saya. Dia ni bila nak pergi masjid, dia akan kayuh lawan arus. Kereta mai, dia kayuh. Jadi dia tak ada lampu, gerek tak ada lampu. Dia kayuh. Dia kayuh kan. Dia ni setiap kali ada masjid. Orang tanya dia, pakcik, selalu masjid tak? Dia kata kalau saya tak pergi masjid, tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Jadi jumpa kawan-kawan, seronok. Dia azan tak sedap pun. Allah akbar. Tapi alhamdulillah, dia azan. Orang pakat main. Esok dia akan siapa Tok Bilal, ni tekuk ni panjang. Dia padang mahsyar esok, dia yang pertama boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tekuk panjang ni Tok Bilal. Cantik lah. Di sini tak sedap kan? Suara tak sedap. Ada Tok Bilal dekat Pasir Gudang. Azan lagi teruk. Itu juga sedap. Allah akbar. Ni azan. Macam Formula 1. Tu pun Tok Bilal juga. Ni. Allahu akbar. Dia kayuh bersekat satu pagi subuh. Kayuh tuan-tuan nak pergi azan solat subuh. Kereta hentam dia tak nampak. Jatuh dalam longkang 10 kaki. Pukul 10 tak sedap lagi. Dia perlu tanya mana Pakcik Mik ni tak main-main. Rupanya dia duduk dalam longkang. Duduk tekang-kang. Pukul 10 dia sedap. Allah akbar. Allah akbar apa dalam longkang. Patah paha. Nak bangun tak boleh. Allah, tolong. Orang duk dengar suara dia tak mana main. Tengok dalam longkang. Dia pergi angkat dia awak pergi hospital. Doktor cek, doktor nak bersih. So dia kata apa kat doktor? Doktor, boleh tak saya nak minta satu permintaan? Apa dia? Doktor kata, boleh tak jangan bersih? Kenapa? Saya nak mati dah. Kalau bersih berat, dia pun usung dalam kubur. Dia kata tu, berat dia dah. Dia nak mati dah. Dia kata doktor kata tak mati lah. Dok, nak mati dah. Doktor buat. Saya nak balik ubat bomoh kampung. Jadi awak balik, anak dia balik. Awak balik tuan-tuan sampai waktu pukul 6. Dia abang kat anak dia. Dipanggil geng masjid mai. Kami pun pergi lah tuan-tuan pukul 9 macam ni lah. Pukul 9 pergi baca Yasin. Dia tanpa baca Yasin no. Kami pun baca. Baca Yasin, elok baca dah separuh Yasin yang kat tangan. Masak. Baksu. Dia panggil ayah saya. Baksu masak. Ni tengah duduk elok ni. Baksu masak. Ayah saya tidur. Baksu ajak kat tinggal saya. La ilaha illallah. Ingat tak orang yang mengajar la ilaha illallah, dia boleh sebut Allah ampun dosa di mana orang menyebut. Jadi ayah dia pun sebutlah la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah, mati dengan kalimah la ilaha illallah. Masa hidup dia tak pernah
pernah tinggal jadi muazzin. Dia hidup dengan kalimah Allah, dia mati dengan kalimah Allah. Sebab tu tuan kena ingat, kalau hidup kita ni belum zikir selalu, insya-Allah kita akan mati dengan zikir. Tapi kalau hidup kita lupa Allah, kita akan lupa Allah. Ni tuan-tuan tengok ni, bila sampai kat Nabi Isa, Nabi Isa kata apa? Idhabu ila khatamun nabiyyin. Pergi cari Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Masa tu Nabi tengah sujud, kita pun, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, isfa' lana, bagi syafaat Nabi. Nabi angkat kepala. Nabi kalih-kalih, Nabi kata, hada ummati, itu umat. Macam mana Nabi kenal? Nabi tengok tangan kita ni bercahaya, di muka bercahaya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana muka kita, tangan kita, kita pernah hidup ambil wuduk masa hidup. Bercahaya. Nabi kata, umat aku bercahaya. Sebab tu kalau boleh ambil wuduk, dia bagi lebih. Ambil bagi lebih. Sebab apa? Anggota wuduk lah yang menjadi kita khusyuk semayang. Saya pernah tuan-tuan duduk Madinah ni. Saya ambil wuduk. Tiba-tiba ada syekh lah. Habis ambil wuduk nak semayang sunat duha. Usalli. Dia ikut. Usalli sunatan duha. Allah. Dia tepuk. Kita berhenti. Di mana ya syekh? Ta'khul wuduk maratan ukhra. Dia ambil wuduk sekali lagi. Saya adalah hati dia ni. Aku tombok sekali mampus ni. Kita kan dah lah jauh nak ambil wuduk. Suruh pergi ambil lah. Kita pergi ambil. Ambil dia tengok. Biasalah bila dia tengok Datuk. Dia tengok kan kita buat bagi lambat sikit lah. Dia tengok, orang tengok. Macam tu kan tengok lambat. Habis ambil. Usalli sunnatan tuh. Allah. Dia tepuk. Ya akhi. Maratan ukhra. Sekali lagi. Hati hari. Bagi macam ni. Dah lah gigi 3-4. Aku bagi. Gubuk semua. Kita pergi dua. Ambil wuduk. Tengah ambil wuduk. Saya ambil yang wajib. Dia main bisik kat telinga pelan-pelan. Ya akhi tad'u ila Allah. Doalah kamu kepada Allah. Doa apa? Ketika basuh muka. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Yawma tabyadu awliyaika. Wala tusawwid wajhi bizulumatika. Yawma tasyadu a'daika. Ya Allah, Allah putihlah wajah. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Dengan nurmu ya Allah. Seperti mana kau putih akan awliyamu ya Allah. Jangan kau gelapkan mukaku ya Allah. Seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu ya Allah. Saya faham bahasa Arab. Bila basuh muka tu, teriak. Berlinang air mata air. Bercampur dengan air wuduk. Menangis hentai. Sambil tu basuh. Teriak. Basuh semua. Basuh tangan. Dia bisik. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah surat amalan tangan kananku ya Allah. Kita ambil wuduk ada doa dah. Tengah dia ambil wuduk. Okok ada okok. Tengah ambil wuduk minta okok. Tu pun merasa nak masuk syurga dah. Ni, Allahumma a'ti kitabi yamini. Jangan bagi surat amalan tangan kanan. Basuh tangan kiri. Wa'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi surat amalan tangan kiriku ya Allah. Menangis saya. Bila basuh kepala. Ingatlah doa tadi. Doa kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika shalihin. Raya saya. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetap tapak kaki aku atas titik sirat ya Allah. Habis tuan-tuan, saya kali-kali dia tak ada. Syekh dia tak ada. Turun pergi semayang. Usalli sunatan duha. Allah, ya Allah sedap dia semayang. Kerana apa makcik? Kerana wuduk. Wuduk bagi sempurna. Ini ambil wuduk tu. Macam mana ambil bagi sempurna? Kan baca doa sikit. Supaya apa? Sempurna wuduk. Salat kita khusyuk. InsyaAllah. Jaga tu. Sebab apa? Bilal masuk syurga kerana apa? Kerana dengar tapak kaki dia dulu ni di atas. Kan? Isra' Mi'raj. Kerana apa? Dia menjaga wuduknya. Lepas ambil wuduk, dia solat sunat wuduk 2 rakaat. Bilal masuk syurga kerana wuduk. Sebab tu tuan-tuan jaga wuduk insya-Allah. Sempurna solat kita. Kemudian bila Nabi tengok bercahaya ni kerana anggota wuduk kita. Hada ummati. Nabi seronok. Lalu Nabi patah balik, Nabi sujud di hadapan Allah. Selama 3,000 tahun akhirat. Bila dah sujud lama, Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala, was'al tuqtah, washfa' tu syafaat. Hantanyalah, aku bagi. Hantanya syafaat, aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Allah kata begitu. Ya Allah, bagi aku masuk syurga ya Allah. Aku berdakwah ni daripada tahun 1992.
Macam-macam pujian, ya Allah. Naik kereta, orang katuk bumper aku sampai pecah. Naik kereta, dia tikam tayar saya. Tayar kereta saya. Tayar kereta kena tikam. Tu saya parking depan ni, takut kena tikam. Tikam tayar kereta. Dia katuk bumper saya. Dia tahan berhenti nak tumbuk. Itu cabaran biasa. Tapi dia tak tumbuk lagi lah. Macam-macam orang buat kat saya. Saya berdakwah hampir dekat 28 tahun dah lah, ya Allah. Ya Allah bagi aku masuk syurga. Kalau saya minta saya. Tapi Nabi tak kata pun. Nabi kata apa kakak, abang, tuan-tuan? Nabi kalih kat umatnya. Ummati, 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 ya Allah. Umatku, umatku, umatku. Sebab itulah kita buat sambutan maulud Nabi ni. Supaya kita ingat Nabi. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Nabi ingat kita tu. Nabi sebut, ummati, ummati, ummati. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala sya'ir minal iman, fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji gandum iman, masuk syurga. Siapa dalam ni ada sebesar biji gandum iman? Bangun. Ada tak? Kalau ada, pergi balik. Jamin syurga. Kalau tak ada, tunggu. Aku nak ceramah sampai pukul 1. Boleh? Boleh tunggu? Tunggu. Boleh tunggu lah. Saya nak balik. Saya pun tak larat kan. Lepas ni ada makan tu. Ada. Kita cepatkan lagi tuan-tuan. Macam lawak. Betul kan? So, nak boleh main sini. Cukup puas hati boleh cakap pasal utara ni. Tidak kan lagu tak jumpa. Kita kena bersyukur kepada Allah. Berbulu aku dengar tuan-tuan. Ini cakap cukup puas. Boleh lepas balok liat. Hang nak mampu tu kena. Tu tak keluar lagi haram jadah. Tu tolong tuan-tuan. Sebab baru ni bertanya, ustaz ni saya ni haid. Di Selangor. Saya nak pergi dengar kuliah. Boleh masuk masjid tak? Dia kata haram. Nak masuk juga. Haram jadah. Terus muka dia. Ustaz apa kata dia tu? Kami orang utara biasa. Sebab daripada kalimah haram jadah. Haram tu haram. Jadah tu bersungguh-sungguh. Jadi kita lekah kan haram jadah. Itu biasa kan? Tapi mereka jangan tuan-tuan. Itu dia kata tu. Bila dah tentu tuan-tuan, Nabi patah balik. Nabi sujud pula selama 3,000 tahun lagi. Bila 3,000 tahun, Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala, was'al tu'tah, wasfa' tu'syafa'. Tanya, aku bagi syafaat. Hang tanya, aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, bagilah anak-anak aku masuk syurga, ya Allah. Aku bersama dengan anak-anak aku, sonok mereka. Mereka hafal Quran. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan isteriku, ya Allah. Saya satu, Datuk. One. Sebab tak berani. Tak. Beza dengan Datuk. Datuk ni bayar. Saya Isman ya. Aku tetap bersama. Sebab apa? Bini aku menggerunkan. Balik aku saya ceramah. Balik dia ceramah kat saya pula. Sebab tu tetap dengan isteriku. Ya Allah, bagi isteriku anak-anak aku masuk surga. Kalau saya. Kan? Tapi Nabi tak sebut pun bini dan anak. Dia kata apa? Dia kalih ke umat dia. Ummati, 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 ya Allah. Makcik tak sayang ke Nabi ni walaupun kita tak pernah tengok. Abang sayang dah. Ni Nabi sebut ni tak pernah tengok kita. Ummati, 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 ya Allah. Allah kata, man kana fi qalbihi misqala habatin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman masuk surga. Sebesar biji sawi, pakat masuk habis. Ada lagi, balance. Saya nak tanya dalam dewan ni, siapa yakin iman dia sebesar biji sawi? Bangun. Pergi balik. Jamin surga. Siapa yang balik tu dia berasa iman dia sebesar biji sawi lagi. Kalau tak ada, tunggu insya-Allah. Ada makan, tapi saya saja. Betul ke tak? Betul. Saya saja. Hampa tak ada. Balik hampa. Ni Nabi tak masuk syurga lagi. Nabi kata buat umati. Akhirnya masuk syurga. Nabi patah balik sujud. Bila sujud 3,000 tahun lagi. Berapa ribu tahun nak masuk syurga? Sampai Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala, was'al tu'tah, wasfa' tu'syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, aku pernah main masjid Hidayatus Salihin yang dianjurkan oleh Dr. Syed Sobri bersama Datuk Iswandi, bersama dengan Ustaz Muaz, Cik Abdullah, penghulu kita berada. Dia ada ni, haram tak balik. Ya Allah bagi mereka masuk syurga, ya Allah bersama dengan aku. Kalau saya kan. Tapi Nabi sebut pun tidak. Nabi kata apa? Dia kalih ke umatnya. Kenal pun dah. Ummati, ummati, ya Allah. Umatku, umatku. Allah kata, man kana fi qalbi misqala dzarratin minal iman fa akhriju minan nar.
Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar atom iman, masuk surga. Semua bukan masuk. Nabi tak masuk lagi. Nabi sujud lagi. Allah kata, angkat kepala aku tak pergi. Minta. Syafaat apa? Ya Allah. Ummati ya Allah. Allah kata apa? Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa dalam hati dia ada kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Akhirnya umat Nabi Adam yang penuh sebut la ilaha illallah sampai umat akhir zaman kita semua ni masuk syurga semua. Kerana apa? Nabi Muhammad. Ni kita buat maulid Nabi ni nak dapat syafaat dia. Esok kita bangun dan minum daripada tangannya air telaga dia. Telaga haus, air telaga dia tu. Minum daripada tangan Nabi. Syarat dia apa? Kita ingat Nabi SAW, sayang Nabi. Bukan sayang ingat. Nabi kata, Man salla alayya wahidatan. Siapa sayang ke aku, ingat aku. Selawat ke aku sekali. Sallallahu biha alaiha asyran. Allah selawat dekat dia 10. Jadi kalau tuan-tuan ingat Nabi, bukan saja buat sambutan, ingat Nabi. Selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai fil alamina innaka hamidun majid. Nama dia selawat Ibrahimiyah. Selawat sekali, malaikat selawat 10. Man salla alayya mi'ab asyran. Apa selawat dekat Nabi 10 kali. Sallallahu biha alaiha mi'atan. Allah selawat dekat dia 100. Man salla alayya mi'atan. Sallallahu biha alaiha alfan. Siapa selawat dekat Nabi 100, Allah selawat dekat dia 1000 kali. Man salla alayya alfan. Siapa selawat dekat Nabi 1000 kali. Kullu yaumin, setiap hari. Haramallah jasaduhu ala nar. Allah jauh jasad dia daripada api neraka. Tengah ulama kata bertemu bahunya dengan bahu Nabi ketika nak masuk pintu syurga. Selawat dekat Nabi ya. Kita buat sambutan maulud ni, mulut kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Boleh juga. Ataupun pendek lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Ataupun malas sangat Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga. Ada lagi tak? Jangan pula. Ada lagi tak? Muhammad. Itu tak ada. Paling ni, sallu alaih. Jadi paling, kalau sallu alaih, kan kita duduk selawat tu, bila Ramadan kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam alaih. Itu selawat lah tu. Kalau ni malas, Allahumma salli ala Muhammad. Ni, malaikat selawat kat kita. Saya umur 52. Cucu ada 3. Saya wajib pergi saya. Satu hari mesti 1000 kali. Lepas subuh tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai lohor tak cukup lagi. Mesti bagi habis. Sebelum tidur 1000 kali. Allah murah rezeki, hati tenang. Anak-anak saya 6 orang, alhamdulillah. Saya minta selalu lepas selawat, bagilah anak aku jadi manusia. Anak saya 6 orang hafal Quran. Dia apa kata? Datuk. Ada orang kata, ya, hafal Quran anak kerja apa? Alhamdulillah. Lepas hafal Quran ambil SPM. Masuk UIA. Habis UIA, kerja sendiri. Buat bisnes sendiri. Yang solo UIA, kena cerita lebih nak bang. Yang kedua, masuk kitab College University hafal Quran. Yang keempat, masuk USIM. Semua ni hafal Quran. Yang kelima, UNISHAP. Yang kelima, UNISHAP. Yang kelima, UNISHAP juga. Hafal Quran. Yang kini, sekarang ni nak ambil SPM. Oh, besar-besar lah. 3 menantu lah kan. Ada cucu 2. Alhamdulillah, menantu saya pun hafal Quran juga. Dia kata, siapa nak nikah anak aku, hafal Quran. Syarat dia. Pernah berlaku ada satu kampung kan. Kata ni Atuk Imam. Siapa nak anak saya hafal Quran? Rupanya dalam kampung tu, siapa pun tak hafal. Ada 3 anak. Pak Imam, kami tak hafal. Tapi ayat Latin hafal. Boleh try. Dia kata, daripada tak ada apa, mai pagi esok. Dia pergi 3 orang. Wahai Pak Imam, kami berkenan dengan anak Pak Imam. Kami nak try. Nak try? Aku tanya hamba ni. Hang nama apa? Terus dia tanya. Dia ni jawab. Saya nama Asri. Asri, baca wal as. Bawa pun. Wal as innal insana lafi khusr. Sampai habis. Seronok lepas. Yang nombor 2 lagi seronok. Nama Anas. Hang nama apa? Anas. Qul a'udzu birabbil nas. Kau apa pendengar nak pukul a'udzu birabbin nas. Hak nombor 3 buka pucat.
Tuan-tuan tahu pasal apa? Nama Yasin. Dia kata, mampu aku. Dia kata, aku surah Yasin mana ingat. Qul huwallah tahu. Terus dia angkat tangan sebelum Pak Imam tanya. Saya nama Yasin, tapi orang kampung panggil Kulhu. Semua tu nak pelepas, tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah anak saya nama hafal Quran. Menantu saya macam tu juga. Mai satu pagi ketuk pintu lepas subuh. Ustaz. Awak, saya berkenan dengan anak ustaz. Saya kata hang berani semua tu. Apa ciri kamu? Dia tanya macam tu lah. Apa ciri kamu? Dia kata saya pakai Jaguar. Jaguar datuknya saja abang kan. Tak ada, dia tak sebut Jaguar, Jaguar, Banglo pun tak sebut. Saya hafal Quran. Bila kata hafal Quran, masuk. Kalau dia sebut Jaguar datuk, aku halau. Dia sebut hafal Quran, saya suruh masuk. Duk. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Sambung. Macam musabaqah tilawatul Quran. Tak pakai mikrofon. Dia pun sambung. Saya hafal 2 ayat. Dia sambung lebih. Aku pun tak tahu. Kita bersadaqallahul azim. Soalan kedua. Yang ni saya ingat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulang dan sambung. Yang ni saya hafal ya. Dia sambung-sambung. Soalan ketiga. Dia sambung juga. Dia balik. Minggu depan hang buat main mahang ayah hang. Main meminang anak aku. Dia pun minggu lepas tu main. Orang Kuala Nerang. Ni nak tanya. Ni kita nak kira aku mana? Nak kira aku mana? Nak kira macam mana? Nak kira pakai kalkulator. Kan orang utara kan nak kira kan. Dia kata kira-kira apa tak payah. Mas kahwin sudah. Mas kahwin berapa? Saya sebutlah. Mas kahwin banyak ni sudah. Belanja-belanja tak ada. Tak ada Ustaz. Ustaz tak ada Ustaz. Awak tanya. Tak tanya Ustaz. Dia tanya sangat. Mercedes sebiji, banglo, helikopter. Tak mau tanya terus padam kau dah. Orang bagi mas kahwin dah. Selesai anak saya. Alhamdulillah. Mai pula. Baru ni anak kedua. Ketuk pintu macam tu. Ustaz, saya berkenan dengan anak Ustaz. Pak Imam nikah. Tak ada harapan. Tidak kita offer dah. Anak aku segak macam aku lah. Mai, Ustaz. Saya berkenan dengan Ustaz. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Masuk. Kalau dia kata saya kerja pegawai tarak terima. Yang penting hafal Quran. Masuk. Saya pun tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya apa itu ya? Wattaba'u ma tatlu. Sambung. Soalan kedua pun sama. Soalan ketiga pun sama. Soalan keempat dia baca. Suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran. Dia kata sudah. Boleh. Alhamdulillah. Lepas 3 orang. Semua hafal Quran. Alhamdulillah. Bila hafal Quran. Orang kata apa? Quran boleh buat. Alhamdulillah. Hati tenang tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup nak ikut Nabi selawat banyak-banyak. Yang kedua, Quran jangan tinggal makcik. Abang kakak, 5 minit ni berhenti. Ni, kita ada aplikasi ni. Sebelum tengok WhatsApp, baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Ni tengok WhatsApp dulu. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dah. WhatsApp. Quran baca. Sebab apa? Iqra'ul Quran Nabi kata. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan bagi syafaat pada orang yang bacanya. Hati tenang, keluarga rahmat. Rumah kita ada keberkatan. Malaikat tengok daripada atas tu, rumah kita bercahaya kerana Quran. Nak ikut Nabi. Taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggal pada kamu 2 perkara. Lan tadillu ma in tamassaktu bihima. Kamu tak akan sesat, kamu pegang kedua-duanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran baca. Quran baca ni Quran kita nak simpan sampai rebut. Kan nak mati baru ambil. Walam madaqulu tu tak benar baca. Ni Quran baca. Quran sunnah Nabi SAW. Betul tengok sunnah Nabi. Di antaranya apa? Cara kita berkahwin macam mana dengan keluarga kita. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana Nabi hebat, dia bapa yang terbaik. Macam Datuk kata, amanah, sidik amanah, tabligh khatanah, pandangan jauh. Dengan isteri dia macam mana, lemah lembut. Saya nampak garang ni, tapi dengan isteri saya, yang
Datuk panggil love. Love. Cakap Melayu utara love. Cik. Dia panggil bini dia love. Saya panggil yang. Yang. Dekat kampung saya lagi dahsyat. Pakcik. Oh, Ustaz. Dia panggil bini dia Hud. Bini dia pun main. Pakcik panggil Hud. Panggil yang tak dengar lah. Hud tu kira okey lah tu. Panggil Hud. Kawan pun jawab. Hud. Lah. Tu kira panggilan sayang. Sebab tu Nabi ajar. Seorang suami yang terbaik. Bukan kerana dia pandai bercakap. Suami yang terbaik ikut Nabi. Bila dia bersama dengan Nabi, dia pendengar yang baik. Isteri cakap, dengar. Kita, suami kita susah dengar dia. Sebab orang perempuan ni dia bercakap satu hari 26,000 perkataan. Satu hari. Orang lelaki 7,000 lah. Sebab tu saya ceramah tu dia baru cakap. Macam Ustaz. Bila nak habis, kata 5 minit, tambah lagi 5 minit. Tu dia baru maki saya. Sebab baru cakap daripada pagi sampai petang 16,000. Lagi banyak ribu lagi. Orang lelaki 7,000 lah. Kalau dia ceramah, dia cakap banyak. Mai malam, mai ceramah dengar saya. Bini tanya, bang, Ustaz ceramah apa? Tak tahu. Tinggal 2 patah. Sebab dia dah cakap 6,998. 2 patah. Tak tahu. Itulah orang lelaki. Tapi orang lelaki hebat pendengar yang baik. Anak kita mai. Ni ayah. Soalan besar nak buat macam mana? Isteri suami tak dengar. Tak tahu. Tanya mak. Tengoklah dulu. Bagi dia. Dia cerita. Dengar. Ayah pun feel. Hang tanya mak. Dengar dulu. Suami yang hebat ikut Nabi. Dia pendengar yang baik. Saya psikologi tu. PhD saya psikologi. Nah, hebat seorang lelaki pendengar. Abang tak perlu cakap pandai. Nasihat orang. Abang dengar. Isteri cakap, dengar. Hebat seorang suami. Orang lelaki cukup hebat. Orang perempuan, jangan simpan apa dalam dada. Sebab orang perempuan ni, dia ada ni, lidah ni, dia kena cakap. Orang lelaki ada lidah tak, tapi dia orang cakap. Orang perempuan, jangan simpan. Bila simpan dia lama-lama, dia meletup. Cerita. Saya dengan suami saya bergaduh, cerita bagi luar. Cerita. Sebab apa? Bila simpan, bahaya orang perempuan. Orang utara kata meredak. Lama-lama dia meletup. Sebab tu suami, seorang baik. Nabi pendengar yang baik. Isteri yang baik, layanlah suami kita sementara hidup. Bila mati kakak tengok gelas dia minum pun sedih dah. Ya tak? Apa sini yang suami dah tak ada dah kat tangan tu? Ada tak? Semua ada ke suami? Angkatlah tengok. Takut angkat seorang lagi. Yang tak ada suami pun pakai tongkat dah. Buat macam mana tuan-tuan? Tidak boleh nak beri kuat sebelah. Apa sini? Bini tak ada. Ada tak? Semua mereka bini bagi banyak. Tapi nak bagi tahu kata, isteri yang baik, dia taat suami dia. Tapi isu bini dia, lelaki dia tak ada, dia tengok gelas pun teriak, tengok tubuh pun teriak. Itulah menghargai. Sebab orang perempuan ni cakap banyak, dia boleh cakap banyak. Pernah berlaku kan? Satu cerita lah. Balik suami, bini boleh cakap. Saya kalau bini saya tak boleh cakap, dia tidur, saya kejut dia. Yang, boleh cakap. Bila dia boleh cakap, baru lena. Tak boleh cakap, tak lena. Tak boleh lena, tuan-tuan. Dia cakap lagi, aku lena dah, tuan-tuan. Sebab apa? Rindu, leteran. Ni macam tu lah, suami dia balik. Bini boleh cakap, dia pengang tu. Boleh cakap sangat. Belum sampai dia gali lubang. Elok dah dalam, dia bawa bini dia, ajak nak pergi makan, dia tolak dalam lubang. Pada budak. Bila seminggu, dia teringat. Mai 2 minggu, lagi teringat tu. Abang, sementara bini ada harga. Saya pernah tuan-tuan dihantar pergi ke Sudan. 2 minggu. Tiba-tiba ada main surat. Sila sambung urusan. Tambah lagi 2 bulan. 2 bulan tuan-tuan, bini tak ada. Aku tengok negro pun putih. Kucing jalan pun seksi kan, kucing jalan. Catwalk. Sampai macam tu. Bini tak ada. Bini tak ada. Dia awak masuk tali dalam lubang. Yang abang sayang, peganglah tali ni. Dia pun tarik tak ada. Baru dia hargai. Sebab tu wahai suami, sementara isteri ada, hargailah. Bila tak ada, nikah lain. Orang jantan ni tentu lah. Bohong lah. Kan 2 minggu lah. Lepas tu dia cari lain lah. Orang perempuan dah.
Lepas sini suami yang mati, dia tetap setia, tak kahwin lain. Oh, dia pun ni tak nikah pun. Hati dia angkat pun dah, aku pun tak angkat. Oh, bagus tuan. Sampai ketua tak nikah, tengok. Kan? Dia pun teringat baju lagi. Yang abang sayang yang pegang tali ni. Dia tarik tak ada. Kali ketiga dia tarik berat. Dia pun tarik. Oh, dia naik. Bukan bini dia. Satu lembaga hitam. Hitam ni. Dengan selut penuh. Dia pun terkejut. Sebab naik. Mana bini aku? Rupanya hantu naik. Duk pegang tadi. Tahu hantu tu kata apa? Macam mana aku tak naik? Baru ni ada seorang perempuan turun. Dia melediak. Aku nak duduk pun tak boleh. Perempuan melediak sampai hantu pun lari. Dia makcik orang gelak. Dia tak faham. Lambat sungguh lah anak kecil ni. Hantu lari. Sebab tu kalau isteri melediak, abang lari. Kalau abang lari, keturunan hantu lagi. Buat tak tahu sudah pendengar yang baik. Dia boleh tak buat tak tahu. InsyaAllah kita boleh ikut Nabi. Nabi contoh yang terbaik pada suami dia, pada anak dia, isteri dia, pada jiran. Ingat, Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas. Dia bagi manfaat pada manusia. Sebab tu Datuk buat program ni. InsyaAllah, kalau kita tak ada esok, orang akan ingat ada program pada Rasul. Memberi manfaat pada manusia. Bukan kerana solat banyak. Bukan kerana zikir banyak. Bukan kerana dia tahajud banyak. Menjadi manfaat pada manusia. Buatlah. Apa manfaat masa hidup? Kita pernah jamu makan, sedekah. Buatlah masa hidup. Jangan duk gaduh dengan jiran-jiran kita. 2 minit cerita, anak murid saya mati umur 16 tahun. 2 minggu lepas, Datuk pun ingat. Kami panggil Husam. Dia ni cukup baik dengan ustaz ni. Husam, terus bangun. Dia ambil. Waktu anak murid, wahai pelajar-pelajar. Ra'ilah guru kamu. Cuba tengok budak ni. Husam ni ayat. Bangunlah, dia ambil. Semua saya suruh. Loh, jumpa ustaz ni. Dia berhenti, dia tak boleh hafal. Dapat 10 juzuk. Mai sekolah. Saya duduk cuci sekolah kan. Dia lalu. Ustaz! Berhenti. Mai cium tangan tu. Boom! Lagi patah balik pula. Ustaz! Cium pula. Aku kata berapa banyak nak cium. Tapi dia ra'i sungguh ustaz. Ra'i sungguh dia. Orang kampung ni, lalu dia angkat tangan senyum. Senyum ikhlas. Saya duduk di rumah. Ustaz lapang. Apa ada kat kafe? Tidak ada ustaz. Hantar mai. 5 minit sampai rumah. Hantar dengan senyuman. Wahai pelajar. Jangan kamu berat nak tolong mak ayah kamu, guru kamu. Dengan senyuman. Dia accident 3 minggu lepas. Pecah kepala. Hari yang ke-7, Umar. Hari ke-8 meninggal. Ketika dia mati, tuan-tuan, jenazah dia sampai. Jenazah dia bukan ulama besar. Bukan yang berhormat. Bukan orang tersohor. Jenazah dia sampai. Harum kasturi. Wangi, tuan-tuan. Kemudian dimasukkan, saya pun baca doa. Ketika sampai, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ni cuaca panas ni. Tiba-tiba angin ribut mai. Bergegak rumah. Pokok bergoyang. Habis doa tu, tenang balik. Macam pokok semua berdoa. Dia mati sama dengan hari Tuan Guru Haji Ahmad Rifai. Awan mendung, tuan-tuan. Ketika dimandikan jenazah dia, dia sampai 10 juzuk ya. Tapi cukup baik dengan manusia. Anfa'uhum linnas. Saya cium dahi ni wangi. Wangi ni. Kemudian waktu masjid tu, dia budak aja 16 tahun. Penuh masjid orang solat macam ni. Penuh masjid. Saya pun heran, dia jadi imam. Habis-habis saya kali, tuan-tuan, ini pelajar saya. Saya bersaksi, dia pelajar yang sangat baik. Tak pernah miss cium tangan saya. Saya minta tolong dia buat. Dia bukan ulama tersohor, bukan orang yang terkenal. Dia pelajar saya menghafal 10 juzuk Al-Quran. Bersaksi dia ini ahli syurga. Beruntunglah ibu dan ayahnya ada anak syurga ini. Menangis satu masjid. Semua teriak. Kerana apa? Dia baik dengan semua orang. Dia kata memang sampai semua dengan orang. Dia kata kami lah. Penuh masjid. Tak dibayar. Orang buka hati dah. Kemudian habis nak masuk kubur. Macam ni lah dalam kubur. Dekat kubur ni penuh orang ni. Siapa buka hati manusia macam ni? Allah buka. Kerana dia orang yang baik. Masuk jenazah itu. Ya Allah ramainya. Sampai orang telefon. Anak murid saya. Weh awak ramai sangat dekat kubur Hayu. Siapa mati ni? Ustaz lah mati lah. Dia beringat saya mati. Dia kata bukan saya mati, anak murid saya.
Tapi ramai orang raih kata umur 16 tahun dia baca. Sebab tu wahai tuan-tuan, masa hidup dunia buat manfaat dengan manusia. Jangan duk bagi orang benci kita, gaduh dengan kita, insya-Allah. Bila manfaat, Allah pun suka. Bila Allah suka, insya-Allah makhluk di dunia ni Allah. Sebab tu Nabi SAW mati, seluruh alam bersedih. Jadi kita bersyukurlah kerana kita umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah cukup setakat itu. Ceramah hampir 1 jam lebih dah. Kerana makan pun takut sejuk, tuan-tuan. Terima kasih Datuk. Datuk Syed Sobri, Datuk Aswandi, Ustaz Muaz, Tuan Pengulu, Cik Abdullah tak boleh datang. Ya Allah, Abang Lee kita, Abang Lee. Abang Lee telefon saya. Abang Lee dah telefon. Ustaz, boleh mai tak? Oh, bukan telefon, suruh. Macam paksa. Oh, mai ah. Jangan tak mai ah. Saya kata ni nak tolak, tak tolak. Oh, memang seorang gangster betul ya. Tu Abang Lee. Wah! Oh, dia telefon dia duduk. Boleh mai ah. Okey. Kita boleh. Nak tolak takut dia terekah. Selalu aku terekah orang, dia terekah aku balik tu. Tapi tak apalah, seronok tuan-tuan. Semoga ada manfaat. Terima kasih Datuk. Semoga ada manfaat majlis kita pada malam ni. Walaupun kita COVID tuan-tuan. Kedah dua. Banyak di Sabah. Sabah 179 semua Sabah. Kedah 2 aja. Tu pun bukan kawasan ni. Kawasan belah Kulim mana tak? Belah Kulim. Kawasan ni okeylah. Tapi kalau tuan-tuan kena, bukan aku bawa. Bukan aku. Tuan-tuanlah sendiri tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita doa sikit sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkil syaqa wa su'il khada والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والنحال ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekianlah saja ceramah saya pada malam ini. 2 rakaat pantun sebelum bersurat. Penutup majlis saya. Pergi ke Dubai membeli merutu. Kakak yang di depan ni bye bye. Abang semua di belakang. I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.